Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan. Dan alhamdulillah, ahlan wa sahlan, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada semua. Selamat datang ke channel Ustaz Rosyam Abidin pada kali ini, untuk kita meneruskan study online kita bersama dengan abang-abang, kakak-kakak tingkatan 5 kita, apa-apa semua dalam keadaan yang sihat walafiat insya-Allah. Alright, kita akan teruskan pengajian kita pada hari ini, pada pelajaran yang bagi Ustaz sangat penting untuk kita ambil maklum dan juga untuk fokus, kerana ia melibatkan ingatan dan juga kefahaman. Jadi sebenarnya yang lain pun sama juga, cuma yang ini lebih sikit lah, yang lain pun sama lah, lebih kurang lah, insyaAllah. Alright, jom kita teruskan dengan pelajaran ke-15 kita. Okey, pelajaran 15, tajuknya jenayah dalam Islam. Pelajaran 15, jenayah dalam Islam tingkatan 5. Okey, jom kita mula pada hari ini, iaitu yang pertama, kita duduk kita dalam keadaan tertib dan tenang seperti biasa. Yang kita harapkan agar ilmu yang kita dapat lebih mudah untuk masuk dalam sanubari, insya-Allah. Okey, mulakan dengan membaca surah Fatihah dan juga selawat. Jom sama-sama kita mula dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terus dengan doa pendengar hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, pastikan semua peralatan kita berada di depan mata kita. Okey, pen, buku, kertas, peralatan-peralatan yang lain yang bersesuaian, dan jom kita fokus untuk pelajaran pada hari ini. Moga-moga kita mudah untuk menerima ilmu pada bidang fiqh. Buku tab muka surat 153 hingga 160, dan pelajaran ke-15, jenayah dalam Islam. Abang-abang, kakak-kakak tingkatan 5 kita, jom tanpa masa kita mulakan dengan yang pertama, maksud, hukum dan dalil jenayah dalam Islam. Apa yang dimaksudkan dengan jenayah? Yang kita biasa duduk dengar kalau kita tengok TV, tengok berita dan sebagainya, kita duduk dengar perlakuan-perlakuan yang tidak baik, kan, disebut sebagai jenayah. Dan begitu dalam Islam juga mendetailkan tentang jenayah ini sendiri. Okey, kita pergi dulu yang pertama, iaitu maksud jenayah. Jenayah adalah kesalahan-kesalahan yang dinyatakan hukumnya dalam Al-Quran, As-Sunnah dan sebahagiannya daripada mahkamah. Mana kita boleh rujuk dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Apakah ini? Sekali lagi kita sebutlah tentang maksud jenayah, iaitu kesalahan-kesalahan yang dinyatakan hukumnya di mana? Dalam Al-Quran, As-Sunnah dan sebahagian daripada mahkamah. 3 sumber kesalahan yang ada, yang dilakukan oleh seorang manusia itu, yang dinyatakan hukumnya. Okey, kesalahan ada hukumnya. Mai daripada mana? 3 sumber, iaitu Al-Quran, Sunnah dan juga sebahagian daripada mahkamah. Itu disebut sebagai jenayah dalam Islam. Okey, hukum melaksanakan hukuman jenayah dalam Islam. Apakah hukum dia nak melaksanakan hukuman jenayah Islam? Adalah wajib. Wajib ni apa dia? Sesuatu yang sangat dituntut dan perlu untuk dilakukan. Apabila seseorang itu melakukan jenayah, maka hukuman dia wajib dikenakan kepada orang tersebut. Okey, dalilnya mana? Kita tengok
sumber daripada Al-Quran dan Sunnah, kita tengok pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Allah sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى الآخر الآية. صدق الله العظيم. Yang mana Allah telah sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas. Qisas ni balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang yang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan, hingga ke akhir ayat. Inilah dalil naqli hukuman yang dijelaskan dalam Al-Quran yang disebut tadi ni, hukuman yang telah disebutkan dijelaskan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan juga sebahagian daripada mahkamah tadi. Ini dalam Quran. Kemudian kita tengok pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'im muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Riwayat Muslim. Tidak halal darah, yakni nyawa seseorang Muslim yang mengucap tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahawa aku Rasulullah SAW melainkan satu daripada tiga, iaitu orang yang sudah berkahwin melakukan zina, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agama keluar daripada jamaah Islam. Okey, ini antara dalil yang kita sumbernya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita tengok, ini kita dah mula untuk masuk kesalahan jenayah dalam dan hukumnya dalam Islam. Kesalahan jenayah, contoh apakah yang disebutkan sebagai jenayah dalam Islam, dan hukumnya, hukuman yang bakal dikenakan kepada orang yang melakukannya. Kita pergi dulu, okey, sebelum tu kita tengok berapa jenis hukuman kesalahan jenayah dalam Islam. Ada 3 jenis, ada 3 pembahagian dia, 3 kategori, iaitu yang pertama hudud. Sebut semua? Pandai. Okey, yang kedua qisas. Sebut pula? Good, ahsantum. Dan yang ketiga ta'zir. Sebut juga yang ni pun. Alright, bagus. Hudud, qisas dan ta'zir. Okey, boleh nah, insya-Allah. Saya yakin percaya ramai yang di kalangan kita ni dah biasa dengar, dan saya rasa ada yang dah ada pengetahuan secara umum tentang hudud, tentang qisas dan juga ta'zir. Namun begitu, pada tajuk kali ini kita akan pergi lebih mendalam, dan insya-Allah kita lebih mendapat info dan juga maklumat daripada apa yang kita nak tahu pada hari ini tentang hukuman kesalahan jenayah dan apakah hukumannya. Okey, hudud, qisas dan juga ta'zir. Okey, kita pergi dulu yang pertama, iaitu hukum hudud. Biasa dengar perkataan hukum hudud, biasa dengar. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan hukum hudud? Iaitu hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Takat tu faham? Boleh dapat. Hudud ni ialah hukuman. Ada had dia, disebut hudud ni adalah had. Had ni adalah ketetapan-ketetapan. Hukuman siksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah sebutkan hukuman sekian-sekian-sekian, dan juga Nabi juga telah sebutkan hukumannya sekian-sekian kepada pelaku, kepada jenayah sekian-sekian-sekian. Itu maksud dia hudud. Maksud hudud, maknanya manusia kita boleh ubah tak hukum hudud tu yang telah Allah dan juga Nabi telah sebut tu? Tak boleh, kerana ia telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Jadi hukumnya ialah wajib. Bila berlaku sesuatu jenayah, maka hukum dia bagi orang yang
orang kata apa ni, dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan hukuman tersebut, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Okey, hukum dia wajib. Okey, setakat dah dapat faham? Seterusnya kita tengok kepada jenis kesalahan di bawah hukuman jenayah hudud. Ada berapa jenis dia? Ada 5 jenis. Okey, kita pergi yang pertama. Ini kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia, nah, yang perlu dijatuhkan hukuman di bawah hukum hudud. Faham tak kat tu? Okey, apakah bentuk jenayahnya? Yang pertama, minum arak. Allah telah sebut dalam Al-Quran, orang yang minum arak akan dihukum sekian. Jadi kalau kita nak menghukum orang minum arak tu mengikut akal kita, mengikut pendapat kita, tidak dibolehkan, kerana Allah dah sebutkan, Nabi juga telah sebutkan pada orang yang minum arak ini hukuman dia sekian, dan juga hukuman-hukuman lain juga Allah telah sebut, Nabi telah sebut. Apa lagi? Mencuri juga telah disebutkan dalam Quran dan juga sunnah. Kemudian khazaf, zina, dan juga yang terakhir merompak. Okey, sekarang dapat ada 5 jenis, iaitu minum arak, mencuri, khazaf, zina dan juga merompak. Jangan keliru nah, mencuri dengan merompak ni lain. Mencuri dengan merompak ni berbeza nah. Jadi 5 perkara ini adalah tertakluk di bawah hukum hudud. Okey, nak lebih lanjut, kita pergi satu persatu. Orang yang minum arak, apakah yang dimaksudkan dengan minum arak ni? Meminum sebarang bahan yang memabukkan, sama ada dinamakan arak atau tidak, banyak atau sedikit. Itu maksudnya minum arak. Orang yang mana disebutkan maksudnya adalah minum ataupun memasukkan sesuatu secara minuman lah, selalunya yang memabukkan. Dan sebenarnya sifat kepada arak itu adalah sendiri adalah memabukkan. Selain daripada arak, perkara-perkara ataupun minuman-minuman yang memabukkan, yang tidak disebut ataupun tidak dinamakan sebagai arak, juga termasuk di bawah hukum hudud minum arak. Sama ada disebut tadi dah, sama ada arak ataupun tidak, sama ada banyak ataupun sedikit. Banyak kena menyatu, sikit pun kena menyatu. Allahu Akbar. Jadi orang yang minum arak ni hukuman dia apa dia? Sebat 40 kali. Sebat tibai belakang, tibai punggung tu 40 kali. Dan bukan tibai macam kita duk kena tibai kat sekolah dengan cikgu tu. Sebat 40 kali ni ada syarat dia pula. Nak tahu dengan lebih lanjut, para pelajar, anak-anak semua boleh rujuklah dengan pihak mahkamah ataupun boleh buat research bagaimana pelaksanaan sebat ini dilaksanakan. Alright, jadi sebat berapa kali? 40 kali kepada orang yang minum arak. Cantik, dapat dekat tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada orang yang mencuri pula. Orang yang mencuri, apakah yang dimaksudkan dengan mencuri ni? Ialah mengambil harta orang lain secara tersembunyi. Ini disebut kita sebagai mencuri ni. Dia ambil barang orang senyap-senyap, orang tu panggil mencuri, tanpa kerelaannya pula, dengan tujuan memilikinya. Ini dimaksudkan sebagai mencuri. Ada orang yang mencuri itu, pencuri itu ambil barang orang senyap-senyap. Tengok orang tu tengok hilang, kan, curi motor orang ke, curi kereta orang ke, tengok hilang, maka pemilik asalnya tak rela pun barang dia tu orang ambil. Maka orang yang melaksanakan pengambilan hak tersebut secara tersembunyi, dia punya keyword dia lah tersembunyi, maka itu disebut sebagai mencuri. Hukuman dia dia 1, potong tangan. 1, potong tangan jika buktikan bersalah mencuri, maka hukum hududnya ialah potong tangan. Yang kedua, memulangkan barang yang dicuri. Maknanya ni bukan pilihan. 1, potong tangan, dan juga kena pulangkan balik barang yang dicuri tu. Bukan potong tangan tak payahlah, saya pulangkan balik barang yang dicuri. Tak, tapi bawah hukum hudud dua-dua kita laksanakan. Okey, potong tangan dan juga memulangkan barang yang dicuri. Seterusnya kita tengok pada hukum khazaf. Bisa dengar perkataan khazaf? Mungkin ada yang tak biasa dengar kan. Jadi hari ini kita nak sebut tentang khazaf. Khazaf ni apa dia? Tuduhan. Dia punya keywordnya ialah tuduhan. Khazaf ialah tuduhan. Tuduhan apa? Tuduhan zina atau penafian nasab terhadap orang yang baik akhlaknya.
ada seseorang insan fulan ni, dia pergi tuduh orang lain yang baik akhlak dia sebenarnya dengan perbuatan zina, dengan perbuatan yang hang bukan keturunan aku. Lagu tu. Kita ni bab benda ni agak kena orang kata apa, sensitif. Sensitif. Jadi apabila berlakunya situasi sebegini, khazaf ini, sebut sebagai khazaf ini, orang menuduh kan, kita dituduh dan sebagainya dan menafikan nasab, maka itu adalah satu perkara yang sangat besar dan ditekankan dalam agama tentang hukumannya. Jadi disebut sebagai khazaf. Maka jika orang tu yang menuduh perbuatan zina kepada orang lain yang baik akhlaknya ataupun menafikan nasab, bukan keturunan aku, menafikan nasab ni, hang bukan keturunan aku, hang bukan anak aku, hang bukan pak aku, hang bukan, contohlah kan, bukan tu dibuktikan dia betul-betul salah. Tuduh tapi sebenarnya orang yang tuduh tu salah. Tuduhan tu tak berasas dan sebagainya. Maka orang yang menuduh tu berhak untuk dihukum dengan sebat 80 kali dan juga tidak diterima sebagai saksi dalam penghakiman. Kalau dia dibawa sebagai saksi dalam penghakiman di mahkamah, maka dia tidak boleh diterima kerana dia pernah melakukan khazaf, pernah melakukan tuduhan zina, pernah menafikan nasab keturunan. Maka dia akan disebat 80 kali dan juga tidak terima sebagai saksi. Ini orang siapa? Orang yang melakukan khazaf. Seterusnya, ni merompok, tadi ni mencuri. Curi, ambil satu hak orang, senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Merompok pula, melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan. Yang ni pi duk buat orang panggil tu, pi serang kan. Untuk merosakkan harta, membunuh atau menakutkan orang awam secara terbuka. Melakukan serangan menggunakan kekerasan untuk merosakkan harta, merompok, ambil barang tu, tapi dalam keadaan orang tahu, orang takut dengan perlakuan yang dilakukan oleh perompok. Itu panggil perompok. Pencuri ni dia kira macam ayatnya baik sikit lah daripada merompok ni kan. Merompok ni dengan senjata, merompok ni dengan kekerasan, mencuri ni senyap-senyap, kan. Dia tak hilang. Pandai dia kan. Merompok ni dia guna peralatan-peralatan, melakukan wang dan juga membunuh juga. Ada kemungkinan membunuh. Jadi hukuman dia apa dia? Hukuman bagi merompok ni, sekejap kita akan pergi pada hukuman merompok kerana dia ada situasi dia. Alright, dapat? Okey, kita pergi dalam menggunakan kekerasan dengan niat mengambil harta. Ini disebut sebagai merompok. Macam Ustaz kata tadi kan, kalau mencuri senyap-senyap, kalau merompok dia secara terang-terangan, kan, guna pedang samurai kan, dengan senapan bom nak ambil harta orang dengan kekerasan, maka disebut sebagai merompok. Jika perlakuan merompok itu berlakunya rampasan harta dan juga pembunuhan pada masa yang sama, perompok ni dia ambil harta orang dengan kaedah merompok tu, dan juga dia bunuh orang. Dia ambil harta, ambil emas, contoh dia ambil emas di kedai emas contoh, dia ambil emas tu, bawa pelari, dalam masa yang sama dia tembak pengawal keselamatan, mati pengawal keselamatan tu, maka hukumannya ialah jika ditangkap, dibuktikan bersalah, dia perlu dibunuh kemudian dipalang. Dipalang ni macam mana? Dia letakkan di satu palang, diikat di situ dan dipamerkan ataupun dipersembahkan. Sembah macam mana nak bang? Orang ramai boleh tengok, kata inilah perompok, kita dah tangkap perompok, kita dah jatuhkan hukuman kepada perompok itu. Maka inilah hukuman bagi orang yang melakukan keganasan, orang yang melakukan pembunuhan. Itu maksud dia. Bukan nak habang kata Islam ni orang kata apa, kejam, bukan. Nak tunjuk kata Islam ni sebenarnya tak suka kepada keganasan, tak suka kepada pembunuhan dan sebagainya. Maka orang yang melakukan perkara itu perlu untuk diberi pengajaran kepada orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup, jika buat sekian-sekian, maka inilah hukuman-hukuman dia. Jadi orang yang melakukan perampasan harta dan juga melakukan pembunuhan, dia akan dibunuh dan dipalang. Okey, boleh. Yang pertama, yang kedua.
Jika perompak itu dia tak ambil harta, dia bawa tapi harta dia tak ambil, mungkin takut dan sebagainya kan, niat nak ambil harta, tapi dia bunuh orang, dia takut terbunuh orang. Bunuh orang, aduh macam mana ni, lari, tak ada ambil harta. Kemudian kena tangkap. Maka apabila dihakimi, dia tak ambil pun harta, tapi dia bunuh orang. Apa hukuman dia? Dibunuh. Perlu dipalang tak? Tak. Yang dipalang tadi bila dia ambil harta, tapi ni dia tak ambil harta, tapi dia bunuh orang, maka dia wajib dibunuh balik. Bunuh orang, dibunuh balik. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, berlaku rampasan harta. Dia ambil harta orang tu, tapi dia tak bunuh orang. Dia ambil harta, dia pergi gempak ya, bawa apa mesin gun kan, macam yang Rambo kan, pisau Rambo apa nama tu, gitu kan, contoh contoh. Dia ambil harta, tapi dia tak bunuh orang, maka hukuman dia ialah dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Apa maksud bersilang? Kalau potong tangan kanan, potong juga kaki kiri. Silang, tangan kanan, kaki kiri. Potong tangan kiri, potong kaki kanan. Potong silang macam tu lah. Nah, kanan, tangan kanan, kaki kiri. Kalau potong tangan kiri, kaki kanan dipotong. Ini untuk orang yang ambil harta tapi dia tak bunuh orang. Dan yang keempat, dia ganah. Dia buat apa, nak merompok, tapi dia tak ambil harta dan dia tak bunuh orang. Mungkin polis sempat mai ke, polis sempat tangkap ke sebelum dia ambil harta dan juga sebelum bunuh orang, maka hukuman dia ialah dibuang daerah, dibuang negeri, dibuang kawasan dan sebagainya. Maka inilah hukuman bagi perompak mengikut kategori. Ada berapa kategori? 4. Jadi anak-anak boleh bayang sebenarnya apa yang berlaku dan juga apa hukuman dia kepada pelaku rompak ini. Alright, boleh dapat setakat tu. Jom kita terus kepada yang terakhir, iaitu zina. Saya percaya kita pun maklum tentang zina, iaitu melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan tak kahwin lagi, tak nikah lagi dengan sah, tapi dah duduk bersekududukan, melakukan persetubuhan, maka persetubuhan itu disebutkan sebagai persetubuhan haram dan ia dikategorikan sebagai perzinaan. Nauzubillah. Maka orang yang melaksanakan zina ini, hukuman dia ialah ada dua jenis, ada dua golongan orang yang melakukan perzinahan ini, iaitu pertama, penzina bukan muhsan, iaitu orang yang melakukan perzinahan tu, lelaki dan perempuan yang belum berkahwin, ghair muhsan, orang yang belum berkahwin, maka hukuman dia juga masuk tertulis penzina muhsan, iaitu sudah berkahwin. Okey. Orang yang ghair muhsan ataupun orang yang bukan muhsan, orang yang bukan berkahwin lagi, maka dia kena sebat 100 kali. Dah sebat 100 kali, kena buang daerah selama setahun. Contoh, dia duduk satu kawasan, bila dia kena sebat 100 kali, dia duduk satu kawasan, dia kena duduk di luar daripada kawasan dia selama setahun. Lepas pada setahun, dia boleh balik mai ke kampung dia ataupun kawasan dia, daerah dia. Jadi orang yang bukan muhsan, maka dia akan disebat 100 kali dan juga dibuang daerah selama setahun. Manakala bagi penzina muhsan, orang yang sudah berkahwin, sama ada lelaki ataupun perempuan yang sudah berkahwin, ada isteri, ada suami, dia melakukan perzinaan, maka hukuman dia ialah direjam dengan batu sampai mati. Maksud rejam ni apa dia, anak-anak sekalian? Ada syarat dia, ada dia punya kaedah dia pelaksanaan rejam ni. Rejam ni macam nak bagi mudah faham dah, kita tengok orang duk melontar batu di jamrah tu kan, melontar batu di jamrah, ambil batu 7 ketui, baling pada jamrah. Maka batu yang dibaling tu ataupun perbuatan yang membaling batu itu disebut sebagai merejam. Ataupun kita dah dengar orang masuk pertandingan merejam lembing kan, dibaling rembing tu macam tu. Jadi perbuatan baling tu, ambil batu baling tu adalah merejam. Okey, jadi ada kaedah dia, masukkan dalam tanah kan, lepas tu ditanam sekerat badan dia,
duduk dalam tu, kemudian ada ditutup dengan kepala dengan kain ataupun dengan puntuk kepala, ada cara dia. Dan orang di sekitar kawasan itu dipanggil, tengok, ambil batu, baling sebagai pengajaran kepada orang yang masih hidup untuk tidak melakukan perzinaan, kerana berzina ni adalah salah satu dosa-dosa besar. Okey, jadi ini adalah hukuman jenayah hudud. Okey, kita pergi pada yang tadi yang sangkut tadi tu kan. Sebelum tu kita tengok pada spektrum ilmu. Pelaksanaan hukuman hudud adalah di bawah pihak berkuasa dan tidak boleh dilaksanakan oleh orang awam. Orang awam jangan mandai-mandai. Ada nampak orang tu mencuri, dia pergi galak pergi potong tangan. Contoh kan, orang awam dah tahu kata kawan tu kan dibuktikan telah melakukan perzinaan, maka dia pun orang kampung kan punyalah semangat, kita kena buat hudud kan, kita kena laksanakan hukuman hudud kepada orang ini, dia telah melakukan zina, muhsan pula kan. Maka ditanam setengah badan, pakak panggil orang kampung, rejam sampai mati kawan tu kan, tanpa ada perbelaan, tanpa ada penyaksian dan sebagainya. Maka orang awam ni telah melakukan sesuatu yang di luar bidang kuasanya, sepatutnya pihak berkuasa kena laksanakan. Jadi orang awam tak boleh buat, pihak berkuasa sahaja. Okey, kita teruskan lagi dengan hukum qisas yang kedua ni. Tadi yang pertama tadi hukum hudud, dia mau masuk hukum qisas. Okey, hukum qisas ialah hukuman siksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama. Yang ni dia punya keyword dia, secara balasan yang sama seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya hukuman orang yang melakukan jenayah tersebut telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran ataupun hadis. Hukuman yang disebut sebagai balasan yang sama. Qisas ini adalah buat dapat balik, macam itulah lebih kurang. Nak lebih faham sekali kita tengok contoh. Okey, hukumnya apa? Wajib jika mangsa atau waris mangsa mahukan balasan yang sama. Namun demikian, mangsa atau waris mangsa boleh menggantikan balasan tersebut dengan diat. Diat ni apa? Denda. Diat ni denda. Tak kira lah denda sama ada dalam bentuk wang ringgit ke, sama ada dalam bentuk orang kata apa ni, khidmat masyarakat ke, dan sebagainya, atau memaafkannya. Yang ni qisas ni ialah bergantung kepada mangsa ataupun waris mangsa. Dia punya keyword dia dah. Okey, jadi namun begitu hukum dia tetap wajib. Okey, jika mangsa ataupun waris mangsa nak balasan yang sama. Nak lebih faham, jom kita tengok contoh. Jenis kesalahan di bawah hukum qisas ada dua, iaitu pembunuhan dan juga perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Boleh cakap tu, kita kena faham, kita kena bayangkan, dan juga kita kena orang kata apa, insya-Allah lah kita terus untuk masuk dalam minda kita apabila kita berbicara tentang tajuk ini. Okey, kita pergi dulu dengan pembunuhan. Pembunuhan ada dua jenis, iaitu bukan dua jenis. Ni kita maksud dah hukumannya. Okey, qisas pada pelakuan pembunuhan, iaitu serangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Maknanya kita nak mudah faham ni, berlaku pergaduhan antara dua orang. Bila bergaduh, seorang mati, maka seorang yang membunuh tu, disebut sebagai pembunuh tu, akan dihukum, akan dihukum dalam hukuman qisas ini, sebab dia mengakibatkan kehilangan nyawa. Jika jika disabitkan kesalahan, maka hukuman pertamanya ialah mati. Mati dibalas mati. Kalau bahasa pendekar ni, darah wajib dibayar dengan darah. Gitu kan. Jadi kalau dah bunuh orang, maka dia kena qisas, iaitu bunuh balik. Itu maksud tu hukuman yang sama tu. Dia bunuh orang, dia kena bunuh balik. Okey. Dan yang kedua, diat. Diat ni denda. Jika ada pengampunan daripada waris mangsa. Waris mangsa kata tak apalah, lepaskanlah dia. Mungkin dia ada tanggungan dan sebagainya, tapi dengan syarat dia kena sara hidup kami sekeluarga.
Dia kena bela anak kami sampai umur besar, contoh dia macam tu. Boleh dekat tu. Alright, jadi hukuman dia mati diat, ataupun diat yang mana jika ada pengampunan daripada waris mangsa. Okey, yang kedua, kita pergi kepada perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Macam tadi juga, dua orang bergaduh, salah seorang cedera, hilang keupayaan diri ke, ataupun orang kata apa, cacat ke kan. Okey, kita pergi dulu yang pertama, perbuatan yang mendatangkan kecederaan, hukumannya balasan yang sama. Contoh jika bergaduh-gaduh dua-dua, tiba-tiba seorang tu tangan patah, kawan yang seorang lagi pilih bah gena tak tahu, kena tangan dia, tangan kawan tu terkulai, patah tu. Maka dia bersalah dan dia wajib diberikan balasan yang sama dengan perbuatan yang telah dilakukan kepada orang yang cedera tadi tu. Namun begitu, jika ada pengampunan daripada mangsa ataupun waris mangsa, ini daripada mangsa lah, sebab mangsa ni masih hidup. Kalau macam tadi pembunuhan, takkanlah mangsa yang mengampunkan kan. Tiba-tiba ada Shopee pula. Okey, maka mangsa ataupun waris mangsa ni boleh ampunkan orang yang melakukan kecederaan itu, jika kita diampunkan, dan perlu untuk membayar diat, bayar denda ni, bayar denda. Okey, sama ada bagi orang kata pampasan ataupun melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada keluarga mangsa ataupun mangsa itu sendiri. Okey, jadi ini jenis kesalahan di bawah hukum qisas. Ada berapa jenis? Dua. Yang pertama pembunuhan, yang kedua perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Boleh cakap tu cantik. Tu dah panjang sikit contoh ni nah. Okey, spektrum ilmu sikit. Jenis-jenis pembunuhan menurut syariat Islam. Okey, ada tiga jenis. Ini jenis pembunuhan yang dalam Islam telah gariskan. Ini tiga jenis. Pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan separa sengaja. Separa sengaja ni macam mana ni? Asalnya sengaja buat, tapi bila sama-sama dia tak mau bunuh, tapi tengok-tengok mungkin dengan satu perkara tu berlaku juga pembunuhan. Asal dengan niat, tapi selepas tu bertukar niat, tiba-tiba terjadi juga pembunuhan. Mungkin ada orang panggil apa tu, orang kata apa tu, perangkap ke kan, perangkap. Asalnya tak hidup bunuh lah, tak apalah, lepaskan lah. Tengok orang yang kita niat nak bunuh tu bukan kita lah, orang tu lah. Orang tu yang bakal dibunuh tu, tengok jalan dekat laluan tu, kena bom dan sebagainya, maka separa sengaja. Dan yang ketiga, pembunuhan tanpa niat. Itulah yang disebut sebagai pembunuhan menurut syariat Islam. Okey, tadi kita dah baca, yang pertama itu hukum hudud, yang kedua hukum qisas, yang ketiga hukum ta'zir. Hukum ta'zir. Ta'zir ni apa tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian? Ceramah di sekolah di masjid kan. Okey, maksud ta'zir dulu. Kita pergi dengan maksud hukuman siksaan. Yang ni berbeza. Yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk dalam Al-Quran. Tak ada dalam Al-Quran. Perlakuan ini dibuat oleh manusia, tapi Allah dan juga Rasulnya tidak sebut dalam mana-mana dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, tapi diputuskan oleh mahkamah. Mahkamah jatuhkan hukuman sekian-sekian kepada pelakunya yang tidak ada dalilnya daripada Quran ataupun Sunnah. Ini disebut sebagai ta'zir. Jadi dia punya keyword pada ta'zir ni ialah mahkamah. Boleh, ta'zir ni ialah mahkamah. Kalau qisas tadi balas balik, balasan. Kalau hudud, had ditetapkan oleh Allah dalam Quran, Nabi dalam hadisnya. Jadi dapat dekat tu. Okey, hukum bagi melaksanakan hukum ta'zir ni ialah harus menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad dan maslahat rakyat dan negara bagi kesalahan yang tiada peruntukannya. Maknanya jika ini bergantung ataupun tertakluk kepada pemerintah sesebuah negara. Jika berlakunya perkara yang orang kata apa, jenayah yang tidak dalam Quran dan juga Sunnah, maka pemimpin negara tersebut ataupun hakim bagi mahkamah, dia perlu melakukan ijtihad
Ijtihad ni maknanya apa? Orang kata apa? Penakkulan, ataupun keyakinan untuk membuat keputusan mengikut maslahat, mengikut kepentingan rakyat, kepentingan negara, bagi kesalahan yang tidak peruntukan. Contoh iaitu kita sebut sebagai teguran. Teguran daripada siapa ni? Daripada mahkamah. Seorang pelaku tu dia melakukan kesalahan, maka bila dirujuk dalam Quran dan Sunnah tak ada hukuman tersebut, maka mahkamah boleh buat takzir ataupun orang kata apa, ijtihad bagi hakim itu sendiri, maka diberikan teguran, teguran secara lisan, teguran secara bertulis dan sebagainya, denda. Denda ni macam kita duduk bayar saman tu lah. Bayar saman, tak pakai seat belt, tak pakai helmet, bawa sampai 220 km sejam, tengok sampai surat, tu kita kena denda. Jangan duk cari dalam Quran pula, ni tak ada pun dalam Quran, mana boleh saya duk bayar denda. Tu adalah ijtihad ataupun orang kata apa, takzir. Lepas tu kalau kita buat seluduk, contoh kan, seluduk barang-barang yang tidak dibenarkan, maka kita disabitkan kesalahan, dan kesalahan tersebut dia punya hukuman dia penjara setahun, 2 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Itu adalah juga termasuklah hukum takzir, sebatan dan juga hukuman mati. Ini adalah contoh-contoh bagi hukum takzir yang mana keywordnya ialah daripada mahkamah. Siapa yang buat keputusan? Hakim. Boleh cakap tu? Cantik. Okey, kita teruskan dengan hikmah. Bila dah tadi ni, jadi hukum takzir tadi dapat ayat tadi ni, boleh no? InsyaAllah. Jadi kita terus dengan yang last, iaitu hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Apakah yang akan diperolehi, apa yang akan dapat apabila kita melaksanakan hukuman dalam Islam, hukuman jenayah dalam Islam. Okey, yang pertama, menegakkan keadilan dalam kalangan manusia agar dapat hidup dengan sejahtera. Confirm bila kita melaksanakan hukuman daripada Allah, daripada Nabi SAW, dan juga disebut sebagai takzir daripada hakim, daripada mahkamah itu tadi, maka dia tak lain tak bukan untuk menegakkan keadilan. Tak ada pun dalam Islam ini apabila dijatuhkan hukuman yang mana hukuman itu untuk kezaliman ataupun untuk melakukan kerosakan kepada manusia itu sendiri, yang mana sebaliknya hukuman-hukuman yang telah ditetapkan itu adalah untuk memberi pengajaran dan juga panduan kepada manusia, yang mana perkara itu tidak boleh dilakukan, dan apabila dilakukan maka akan ada hukuman kepada pelakuan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mendidik dan menghukum, sebagai didikan dan menghukum bagi sebarang kesalahan dan maksiat yang dilakukan supaya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apabila diberikan hukuman kepada sesuatu kesalahan jenayah itu, ialah didikan dan juga menghukum satu kesalahan itu, maksiat itu, supaya apa? Bila dah diberikan hukuman di dunia, insya-Allah di akhirat akan terlepas daripada balasan, yang mana Allah telah ampunkan manusia yang telah melakukan kesalahan di atas dunia dan diberikan hukuman mengikut hudud, mengikut qisas dan juga ta'zir ini, maka Allah akan ampunkan dosa dia. Di akhirat nanti Allah akan lepaskan daripada kesalahan tersebut. Okey, yang ketiga, menjamin keselamatan, kestabilan dan juga kedamaian bagi masyarakat dan juga negara. Itulah untuk negara lah, untuk masyarakat dan negara. Bila tak adanya orang melakukan kesalahan, maka akan ada kedamaian dan juga keharmonian dalam masyarakat dan juga negara. Itulah sebabnya ada hukuman-hukuman yang kita belajar sebentar tadi. Dan yang keempat, merancangkan pertumbuhan ekonomi tanpa bimbang kepada sebarang rampasan dan juga kecurian. Masya Allah, ini memang kita nampak dan juga terbukti. Sesungguhnya hukuman-hukuman dalam Islam ataupun jenayah dalam Islam ini sangat memberikan ataupun menitik beratkan, mengambil orang kata kepentingan hidup sebagai seorang orang kata manusia yang orang kata nakkan kedamaian dan juga keadilan. Apabila dilaksanakan hukuman-hukuman ini dalam masyarakat, maka orang tak berani nak buat jenayah tu. Bila orang tak berani nak buat jenayah tu, maka hidup akan terus rancak dengan
ekonomi yang hebat dan sebagainya. Jadi ini adalah 4 hikmah hukuman jenayah dalam Islam yang mana boleh kita dapat dan juga kita nikmati bersama apabila dilaksanakan hukuman jenayah dalam Islam. Jadi sekali ini saja perkongsian kita, pertemuan kita secara maya pada kali ini dalam pelajaran ke-15 jenayah dalam Islam. Jazakumullah khair. Terima kasih semua abang-abang kakak tingkatan 5 kita yang bersama dengan kita pada study online pada kali ini. Jadi mungkin ada abang-abang kakak yang nak buat konklusi ataupun kesimpulan daripada perkongsian kita pada kali ini, boleh tulis di ruangan komen, berikan sebarang pendapat dan cadangan untuk sama-sama kita perolehi kebaikan bersama. Jadi sekali ini saja pertemuan kita, minta maaf minta ampun andai ada kekurangan dalam penyampaian Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.